Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tak ada tandingannya. Identitas bangsa yang tak asal diciptakan, tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun sayang, seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita kini perlahan mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi pemeran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Kanjo ingin membentangkan video subjek SCCA 2043 Komunikasi Antara Budaya. Kami ahli seramai 4 orang. Yang pertama Sani bin Saliman 268790, Muhammad Ahad bin Adnan 268771, Rizwan bin Hamadan 268785, dan saya sendiri yang terakhir Muhammad Zadi bin Muhammad 28768. Negara Indonesia. Yang pertama, budaya Indonesia dan nilai kolektivisme. Pengenalan yang pertama, Luistik Quester 2013 mentakrifkan komunikasi antara budaya sebagai proses pertukaran simbolik di mana individu daripada dua atau lebih komuniti budaya yang berbeza cuba merundingkan makna yang dikongsi dalam situasi interaktif. Definisi ini menekankan sifat simbolik komunikasi, menonjolkan perundingan makna bersama dalam interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeza. Seterusnya saya serah pada kawan saya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ahad bin Adnan, nombor matrik 268771. Seterusnya adalah isu perbincangan, itu sejarah. Kepulauan yang luas dengan kumpulan etnik yang berbagai. Empire Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 berpusat di Sumatera, mengawal aliran laluan perdagangan penting. Ia memupuk pertukaran budaya dan penyebaran agama Buddha. Pada abad ke-20, itu menandakan titik perubahan yang ketara dalam sejarah Indonesia apabila gerakan nasionalis muncul dan menentang pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, bahasa rasmi Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, agama, pendidikan, media dan komunikasi hari-hari di seluruh negara. Penggunaan sebagai bahasa kebangsaan telah memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan nasional dan identiti budaya. Contoh bahasa daerah yang terkenal termasuklah bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak, Minangkabau dan banyak lagi. Dan organisasi sosial, iaitu sistem persaudaraan. Masyarakat Indonesia mengiktiraf rangkaian keluarga yang luas dan meletakkan kepentingan pada hubungan hierarki, menghormati orang tua dan sokongan bersama. Konsep seperti bergotong royong, itu bekerjasama dan kekeluargaan membimbing interaksi sosial dan memupuk semangat keritaan dalam masyarakat. Institusi keagamaan. Islam adalah agama yang dominan di Indonesia dengan majoriti penduduk mengenal pasti sebagai Muslim. Islam Indonesia dipengaruhi oleh tradisi dan amalan budaya tempatan. Ia menghasilkan bentuk tersendiri yang dikenali sebagai Islam Nusantara. Kristian adalah agama kedua terbesar di Indonesia, dan seterusnya Hindu dan Buddha mempunyai akar sejarah di Indonesia dan terus diamalkan oleh sebahagian besar penduduk, khususnya di Bali dan Jawa. Hindu Bali yang disirikan oleh ritual dan summit dan juga rumit. Upacara kuil dan ekspresi artistik membentuk identiti budaya yang unik. Terima kasih. Seterusnya saya teruskan pada
rakan kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum, saya Rizwan bin Hamadan, nombor metrik 268785. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian budaya Hofstede dan nilai individualism dengan kolektivism. Dimensi budaya individualism Hofstede memberi tumpuan kepada masyarakat yang mengutamakan matlamat individu, autonomi dan pencapaian peribadi. Kolektivism menekankan kepentingan keharmonian kumpulan, saling bergantung dan kerjasama dalam masyarakat. Seterusnya, kolektivism dalam budaya Indonesia. Indonesia diiktiraf sebagai masyarakat kolektivitis dengan penekanan yang kuat terhadap hubungan interpersonal, keharmonian sosial dan kesetiaan kepada masyarakat. Rakyat Indonesia sering mengutamakan keperluan dan kesejahteraan kumpulan daripada keinginan individu, memupuk rasa tanggungjawab bersama dan identiti kolektif. Mengekalkan keharmonian sosial dan mengelakkan konflik. Seterusnya, nilai-nilai individualism di negara Indonesia. Yang pertama, kebanyakannya masyarakat kolektivis. Unsur-unsur individualism boleh diperhatikan dalam budaya Indonesia kontemporari. Di tempat kerja dan persekitaran pendidikan, nilai-nilai individualism semakin menonjol di Indonesia. Penekanan diberikan kepada pencapaian peribadi, kemajuan kerjaya dan prestasi individu. Dan yang ketiga, aspek seperti cita-cita peribadi, kreativiti dan inovasi semakin dihargai, mencerminkan peralihan ke arah pemikiran yang lebih individualistik. Seterusnya, mengimbangi individualism dan kolektivism. Yang pertama, kolektivism kekal sebagai orientasi budaya yang dominan. Pengaruh globalisasi dan pemodenan telah membawa kepada kemunculan nilai-nilai Indonesia, mempamerkan keseimbangan yang halus antara nilai individualistik dan kolektivis. Walaupun individualistik khususnya di kawasan bandar dan generasi muda. Sekian pembentangan bahagian saya. Saya serahkan kepada Encik Sani untuk meneruskan pada bab kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Sani bin Saliman, nombor metrik 268790. Kesimpulan dari tugasan ini adalah: yang pertama, Indonesia sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian budaya dan warisan yang kaya. Yang kedua, persefahaman budaya dan komunikasi yang berkesan. Indonesia boleh membina jambatan melintasi komuniti budaya yang berbeza, memupuk sikap saling menghormati dan mewujudkan masyarakat yang harmoni dan inklusif. Yang ketiga, merangkul kepelbagaian budaya ini memerlukan keterbukaan, rasa hormat dan kesediaan untuk belajar daripada perspektif budaya yang berbeza. Dengan mengiktiraf dan menghargai sumbangan setiap budaya, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat inklusif yang meraikan kepelbagaiannya. Yang keempat, nilai-nilai individualism dan kolektivism wujud bersama dan terjalin dalam masyarakat Indonesia, mewujudkan lanskap budaya yang kompleks. Dan yang terakhir sekali, kelima, komunikasi antara budaya yang berkesan membolehkan rakyat Indonesia mengemudi perbezaan budaya, meningkatkan hubungan dan bekerjasama ke arah masyarakat yang harmoni dan inklusif yang meraikan warisannya yang berbagai. Sekian, terima kasih.